kita berharaplah saudara-saudari yang sampai bakal haji, yang saya percaya akan dapat haji dan hajah mabrur, untuk juga jangan lupakan kita di sana, di depan Baitullah dan juga di Madinah nanti apabila menziarah Rasulullah. Ingat-ingatlah kami yang tinggal ini dan doakanlah supaya kami pun akan sampai ke sana juga, supaya kami pun Allah Ta'ala pun jemput juga untuk sampai ke sana untuk menunaikan haji juga. Mungkin ada yang sudah menunaikan haji, mungkin yang akan dah menunaikan haji lebih daripada sekali. Walau bagaimanapun dalam pengalaman saya, dan banyak-banyak tempat yang saya dah pergi berjalan-jalan, tempat-tempat yang biasa kita pergi, kita pun pergi sekali pun rasa dah puas, tak nak pergi dah. Tapi ke Mekah ni dia agak lain sikit, dan balik pun kita dah rindu nak pergi lagi. Cumanya izin Allah sajalah untuk menjemput kita lagi ke sana. Saya harap saudara-saudara yang akan sampai sana ni sementara doakan tu, masukkan juga doa-doa kami ni lah, kan, bayang-bayang kalau muka kami juga, untuk supaya semua warga TM di Pulau Pinang ni dapat juga pergi menunaikan haji dan juga menziarah Madinah. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Ahmad Azhari. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan bakal haji yang 9 ataupun 10 orang ni adalah terpilih di kalangan 30,200 orang. Sudah saya dah 3 yang berlaku haji yang jemaah pada tahun ni. Memang bertuah lah, memang tuan-tuan dipilih, memang Allah jemput. Yang tak pilih lagi, pasang niat. Okay. Dan baru ni saya dapat dengan Dapo Haji pun banyak maklumat yang dapat sampaikan. Ramai di Pulau Pinang ni, ramai pendeposit Dapo Haji tapi tak daftar nak pergi haji. Tolong kempen lah. Bukan ada kita lupa jangan lu anggap ada puluh-puluh ribu dalam tabung haji, nanti tu haji nak tabung haji akan panggil. Tuan-tuan tunggulah. Kalau tabung haji terjumpa tuan-tuan punya nama, alhamdulillah, memang betul sangatlah tuan. Tolong kempen lah kepada yang lain-lain. Okey, untuk tidak melengahkan masa lagi, saya dengan sukacitanya menjemput yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdullah Khairi, yang tak perlu saya jelaskan lagi lah. Memang terkenal lah Ustaz kita ni, alhamdulillah dapat bersama kita pada pagi ni. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan yang bagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi pengacara majlis dan berusaha Tuan Haji Ahmad Azhari Ismail, State General Manager Penang, tuan-tuan staf-staf TM yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, Nabi SAW bersabda daripada Bukhari wal Muslim muttafaqul alaih, al-umratu ila al-umrati, umrah ke umrah, kafaratu lima bainahuma, Allah mengampunkan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, haji yang diterima oleh Allah, laisal jaza ilal jannah, tiada balasan kecuali syurga. Umrah ke umrah ni Allah ampun dosa. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang orang kata pergi umrah dulu ni sunat. Sebenarnya pergi umrah yang pertama tu wajib, bukan sunat. Umrah pertama tuan-tuan tu wajib. Sebab tu ada orang kata sunat, wajib tuan-tuan. Jadi umrah ke umrah ni Allah ampun dosa kita, dan haji yang diterima oleh Allah balasan di syurga. Tuan-tuan, kelebihan kenapa orang nak pergi haji, macam tu haji kata tadi, pergi umrah, pergi haji tuan-tuan, nak pergi lagi walaupun duk pergi sana bukan senang, susah tuan. Saya setahun 4 kali ni haji ni, saya pergi 26 hari bulan ni. Boleh jumpa saya di sana lah, jemaah yang pergi nanti.
Saya setahun 4 kali yang tuan. Haji sekali ya setahun, tak boleh 4 kali. Haji setahun sekali ya. Tapi alhamdulillah lah, duk pi merata kan. Duk pi macam tu lah. Walaupun susahnya dengan ramai orangnya, tak tahulah duk keli kan. Tapi duk pi macam tu lah. Pasal apa tuan-tuan? Sebab keberkatan. Keberkatan macam mana? Berkat ni kita buat sikit dapat banyak. Semayang di Masjid Haram tuan-tuan, 1 rakaat 1,000 pahala. Tu beza dia, buat sikit dapat banyak. Semayang di Masjid Nabawi 1 rakaat 1,000 pahala. Sebab tu ada orang balik umrah tak semayang dah tuan-tuan. Pasal banyak pahala dia. Itu keberkatan tuan-tuan, buat sikit dapat banyak. Satu lagi keberkatan ialah kita dapat tengok dan ziarah Nabi SAW. Sebab Nabi bersabda, sesiapa yang menziarah aku ketika aku mati, seperti mana dia ziarah aku ketika aku hidup, aku akan bagi syafaat kat dia. Tuan-tuan, itu kehebatan. Dan kita pergi ziarah Nabi ni, kita boleh sampaikan salam direct kepada Nabi. Sebab tu orang yang nak dapat keberkatan ni, man salla alayya salatan sallallahu biha alaiha asyra. Barang siapa selawat kat Nabi sekali, Allah selawat, malaikat selawat kat dia 10 kali. Itu berkat. Sebab tu orang duk pergi umrah ni tuan-tuan, pergi haji, dah pi lagi. Sebab berkat. Doa sana mustajab. Sebab tu tuan-tuan kena niat sungguh Nabi. Doa mustajab tuan-tuan. Saya doa 10 perkara. Tahun pertama kali saya pergi haji tahun 2006. 10 perkara doa, 9 perkara balik on the spot makbul. Satu lagi tak makbul. Tuan-tuan tahu apa dia? Hampa otak teruk dia. Bukan nikah seorang lagi dah. Saya doa yang pertama apa? Ya Allah, mak aku ni tak sihat ya Allah. Ada kecil manis, ada darah tinggi ya Allah. Kau bagilah dia boleh terima kenyataan ya Allah bahawa dia sakit. 2006 sampai sekarang mak saya panjang umur tuan. Walaupun sekarang ni dialisis. Tu. Yang kedua apa? Ya Allah, aku ni rumah pun tak ada. Balik ni boleh lah ya Allah, aku nak beli rumah sebiji. Balik boleh buat rumah sendiri. Buat sendiri rumah. Alhamdulillah tuan-tuan, dapat rumah, ada rumah lah. Doa lagi, ya Allah, aku ni kereta pakai KE 20 lah. Masa tu bagilah boleh beli kereta baru. Alhamdulillah tuan-tuan, balik beli Camry. Cash. Camry cash. Bukan 14,000, 146,000 tuan-tuan. Sebab dulu kerja swasta, lepas tu tukar jadi cikgu, kan duit KWSP kita simpan tu dapat keluar semua. Boleh beli cash tuan-tuan. Doa yang keempat, ya Allah, aku ni ada anak semua perempuan. Bagilah dapat seorang lelaki. Alhamdulillah, balik Mekah dapat seorang lelaki. Lepas tu Kelang pun tutup tapi pintu buka lagi tuan-tuan. Kelang tutup. Alhamdulillah tuan-tuan. Yang terakhir tu apa? Ya Allah, aku nak masuk syurga ya Allah. Yang ni belum lagi ya. Yang ni Tuhan makbul. Sebab tu yang tu nama berkat. Doa mustajab tuan-tuan. Kita selawat depan Nabi. Allah nak cerita tak reti lah. Cerita lah pasal Nabi, tuan-tuan tak nampak. Tapi tuan-tuan duduk depan Nabi, kan, makam Nabi ni, kita cerita pasal Nabi ni, Allah menangis tuan-tuan. Teriaknya. Saya dah bawa orang umrah lah, hati keras ni, tapi pergi sana ada teriak. Saya pernah bawa tuan-tuan, ada seorang pakcik cerita tuan-tuan. Pakcik ni mungkin tuan-tuan dengar YouTube kan, kepala gangster lah. Dia orang utara, tapi dia buka satu kelang dekat dengan Senawang. Dia jemput saya pergi ceramah macam ni lah. Dia duduk sebelah macam ni. Saya tanya ni, saya panggil Pak Long dah. Pak Long, ni dengan kereta kereta syarikat banyak, lori pun ada, backhoe pun ada. Pakcik ni berapa kali pergi umrah? Pak Long, dia tak pernah pergi. Terkejut saya. Pasal apa tak pernah pergi? Dia tak sampai seru. Saya kata ni saya seru ni. Dia kata saya tak sampai hidayah lagi. Bila tak sampai hidayah tu bukan kerja kita kan. Saya nak cerita tuan-tuan, habis ceramah apa semua, dia tak teriak. Orang ni boleh teriak. Elok 2 minggu lagi saya nak bertolak, dia main naik motor Harley Davidson tu daripada Senawang tu, dengan kan tempat pegang tu berbulu kan, sampai dengan topi Jerman tu. Sampai tengok muka saya, Ustaz. Saya kata, pasal apa Pak Long? Dah sampai seru dia. Saya dah sampai seru macam mana? Saya nak pergi umrah dengan Ustaz. Saya tak nak pergi umrah macam mana ni, 2 minggu saya nak bertolak ni. Visa dah clear, semua orang dah clear dah. Lepas tu dia kata saya, orang nak pergi dengan dia tak mau bawa pula. Bukan masalah tak mau bawa, hari tu kita ajak tak mau pergi. Ni 2 minggu dah visa dah dapat, mana boleh. Saya tolong Ustaz, saya nak pergi dengan Ustaz. Tak apa, saya kata macam ni, saya pergi dulu, saya pergi Madinah, sampai di Mekah, Pak Long saya ambil terbang, turun di Mekah, saya ambil di Mekah. Sampai di Madinah, pergi Mekah, dia sampai di Mekah, saya pergi ambil dia, awak masuk tuan-tuan, dia pakai kain ihram siap-siap. Dia niat dia Qarnul Manazil kan, di atas kapal terbang tu. Jadi bawa mai, kami pun tunggu dia sampai di atas di hotel tu, saya bagi tazkirah.
Bagi semua teriak tuan. Sebab tu pentingnya kalau kita pergi umrah, pertama cari mutawif dulu. Jangan kira murah. Tuan-tuan cari hak 3990. Betul tak? Paling murah. Lain kali duduk 2 km. Cari mutawif dulu. Tengok siapa yang kita nak pergi. Yang kedua baru tengok harga. Lepas tengok harga, tanya hotel jauh dekat. Yang keempat, tanya naik kapal terbang apa. Tu cara dia nak pergi. Jangan pergi murah. Tengok 2 km. Pergi tamat umrah, lepas tu tak pergi dah. Johor 2 km. Sembayang macam nak kan? Jadi tanya mutawif dulu. Sebab tu ada seorang pakcik, saya offer dia, jom pergi dengan saya. Dia tak mau, dia kata pergi dengan ustaz, saya nak pergi dengan Andalusia. Saya kata pasal apa? Yang bawa tu bagus, dia kata. Saya kata yang bawa tu panggil apa? Mutawasitah. Dia panggil mutawasitah. Saya kata mutawasitah tu bukan najis pertengahan ke? Dia kata untuk panggil apa ustaz? Mutawif kot. Mutawif. Dah mutawasitah tuan-tuan. Nasib mutawasitah kalau mughalladhah. Lagi teruk. Itu pentingnya mutawif. Kan? Jadi bila saya kata tak apalah, saya bawa bagi tazkirah. Bila bagi tazkirah tu tuan-tuan, sampai di sana kita cerita pasal Nabi, cerita pasal Kaabah. Sebab yang kata berkat tu, tengok Kaabah dapat 20 pahala. Tengok aja dapat 20 pahala. Sebab tu mata kita ni dapat pahala 4 perkara. Pertama, tengok laut. Tengok laut tu, pikat kebesaran Allah, dapat pahala. Yang kedua, tengok mak ayah kita, dapat pahala. Yang ketiga, tengok Quran. Yang keempat, tengok Kaabah, dapat pahala. Sebab tu tuan-tuan kena azam semua, kakak abang. Kalau boleh pergi tu, tengok Kaabah 20 pahala, tanpa lagi semayang. Jadi saya kata, okey jemaah, kita nak masuk lagi, nak masuk nak Masjid Haram ni. Kan, kebanyakan mereka yang pergi ni banyak tak pernah pergi lagi. Jadi senang bawa orang yang tak pernah pergi daripada bawa orang yang biasa pergi. Sebab hak tak pernah pergi, kita ceramah di depan, mereka senyap ya, mereka tak tahu apa. Hak pernah pergi, kita ceramah di depan, dia ceramah di belakang tau. Oh, kita duk cerita ni, dia cerita kot lain. Jadi alhamdulillah, mereka ni tak pernah pergi. Saya tahu, okey jom, apa kita kata semua ikut. Sampai dekat masa tu King Abdul Aziz, saya kata jamaah tolong, langkah kaki kanan nak masuk lagi, ikut saya. Allahumma ghfir li zunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampun dosaku, buka pintu rahmat untuk aku. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, ikut semua. Jadi lepas langkah kaki kanan kan, masuk. Saya terjamaah, tundukkan kepala, tawaduk kita kepada Allah. Jadi semua masuk, termasuk Pak Long tadi. Dia tak pernah pergi, ikut semua. Masuk kan. Rupa-rupanya sebelum saya nak pergi tu, saya abang tuan-tuan jamaah, kita nak masuk ni, tolong itibak. Tuan-tuan tahu tak itibak? Orang yang tak nak pergi tak tahu itibak ni maksud dia buka belah kanan ni, tutup belah kiri. Orang lelaki orang perempuan jangan. Buka belah kanan ni. Mutawif jadi ikut lain tuan-tuan. Ni buka belah kanan ni. Sebelum nak masuk tu, saya bagi tahu memang dekat sikit. Amal lagi tu 4,000 lagi duk tunggu. Amal dekat sikit. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Kakak jangan main duduk depan, kakak duduk tentu Okey, tak mana lupa dah tuan-tuan. Jadi Pak Long tadi kan, saya suruh semua tuan-tuan itibak yang lelaki Pak Long ni lah cerita dah. Dia memang ada bisik kat telinga. Ustaz, dia kata kalau tak buka apa belah kanan ni. Saya kata pasal apa ni, sunnah Nabi. Dia kata boleh lah kalau tak buka. Saya kata ni sunnah Nabi, buka dapat pahala. Tak kita nak istilam ni senang. Kita nak angkat tangan tidak sangkut. Kan? Dia main buka, dia main rupa-rupanya dekat lengan ni besar ni. Ada tatu kala jengking scorpion tu besar ni, dengan ekor duk melelek kau kan. Saya tengok Pak Long, dia jangan tanya. Saya masa hidup apa orang tak buat, saya buat. Saya banyak dosa Ustaz. Saya takut Ustaz, tak lagi saya masuk lagi takut tak nampak Kaabah dia kata. Sebab di Mekah ni kadang-kadang apa kita sebut Tuhan banyak kes. Sebab tu jemaah haji janganlah duk belajar. Ni saya kawan saya ni cerita ni. Dia semayang, dia rokok ada satu negro kaki besar tu. Ni cerita depan tu, kaki besar, dalam hati dengar dia rokok. Oh, dia kaki besar sungguh, dia kata. Dia balik dia kata, kan kasut orang tinggal di luar, dalam tu lah, dalam beg kan. Dia buka kasut tu, kasut dia. Tengok satu kasut dia, satu lagi kasut unyok besar. Tuhan banyak cash, dia kata. Tu dalam hati tu tengok dia tahu tu dua kaki. Dia pun heran macam mana orang boleh tukar kasut dia tu jadi kasut yang saiz yang berbeza. Sebab tu saya kata Pak Long, tak apalah kalau tak nampak, kita doa kat Allah, nampak insya-Allah.
Jadi dia pun kan masuk, dia buka tu kan, nampak tattoo ni, semua pakat tengok. Ni kepala gangster mana? Saya nak tanya, kita jahat-jahat kita ada tattoo tak? Orang Melayu ni tak ada kan. Kecuali dia tu memang keturunan Sarawak kan. Orang panggil apa? Apa geng-geng tu lah, geng Iban apa semua, dia masuk Islam tak kata lah. Ni kalau Melayu ni, kalau ada tattoo, maksudnya mandi tak sah, mandi wajib. Macam mana dia nak semayang kan? Tu. Jadi ada tattoo ni. Jadi tak apalah, masuk semua pakat tengok, dia buat tak tahu ya. Elok masuk tunduk kepala semua sampai depan Kaabah, saya main perasaan lah. Jamaah duduk, depa duduk. Bila duduk saya tak angkat kepala. Depa angkat kepala, palung ni dia tak wani angkat, dia takut tak nampak. Dia pejam mata, dia angkat. Saya tak angkat kepala, tengok Kaabah 20 pahala. Dia angkat, dia buka mata. Ustaz, nampak Ustaz. Bila nampak, saya kata, jamaah doalah, doa ni mustajab. Saya kata, Pak Long tadi dia apa? Dia angkat tangan tu. Ya Allah kan. Allah, dia tengok Kaabah ni, jangan tanya kan tuan-tuan. Dia angkat tangan tu. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Dia minta Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Dia minta Ustaz. Saya kata, Pak Long ni depan Kaabah minta kat Allah. Ya Allah, lupa Ustaz. Dia kata, Ya Allah, ampun dosa aku. Dia minta Ustaz ampun dosa. Dia silap. Dia minta kat Allah tu. Ya, bila minta tu saya main perasaan. Main macam mana? Sebab tu tuan-tuan kalau nak pergi umrah, jom pergi dengan saya. Promote tu tuan-tuan. Sebab je nak, ya Allah, kalau nak ikut kita ada duit, kita tak ada duit, ya Allah, tapi Tuhan pilih kita, ya Allah. Ya Allah, kerana pilihan ni ampun dosa kami, ya Allah. Orang yang simpan bertahun-tahun, dia dengar tu dia teriak. Serta ya Allah, kerana nak ikut kita sihat, kita tak sihat, ya Allah, tapi Tuhan pilih kita, ampun dosa kami, ya Allah. Orang yang sakit tuan dapat pergi, dia teriak. Ya Allah, kalau nak ikut kita lapang, kita tak lapang, tapi Tuhan pilih kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kelapangan yang ampun dosa kami. Orang yang lapang tu tuan-tuan, masa tu dia teriak. Pak Long tadi tuan-tuan, dia teriak. Dia tengok dia teriak. Bila dia teriak, di Mekah seorang teriak, semua teriak. Di connect. Dan bila teriak semua, saya kata, jamaah bangun, jom kita pergi tawaf. Saya pegang tu kan, saya kata, jamaah, kami kontrol. Jadi senang, yang suami isteri pegang suami isteri. Sebab tu ada orang kata, Ustaz, macam mana kalau kita tawaf nanti kita ikut Imam Syafi'i? Tuan-tuan kena tahu, nak ubah mazhab, tuan-tuan kena ambil daripada awal, jangan ikut suka lah. Sebab tu kita kena mengaji bang. Kita nak ubah mazhab kan, bersentuh suami isteri tak batal, kita ambil mazhab apa? Mazhab Imam Malik kan. Kita ambil, tapi syarat dia kita kena ambil uduk macam Imam Malik. Jangan kita ambil uduk Imam Syafi'i kan, kita ambil terbatal bab Imam Malik. Tak boleh tuan-tuan, kena ambil pada awal. Ada orang yang kata tak apa, kita ambil wuduk Imam Malik macam mana? Mesti basah kepala. Jadi kita orang lelaki perempuan basah bagi kepala, barulah bersentuh tanpa syahwat, tak batal. Ni banyak orang dia tak faham. Dia ambil wuduk Imam Syafi'i, basah sikit lah. Tiba-tiba nak tukar mazhab, nak ambil Imam Malik. Mana boleh? Nak ambil awal. Kecuali memang kita ni contohnya sembahyang, Allahu Akbar, itu tak ada masalah. Allah nak angkat takbir, nak baca bismillah sir, itu tak ada masalah. Tapi bab wuduk dia kena daripada awal. Itu kena faham. Sebab tu kalau boleh siapa yang pergi haji nanti nak bersentuh wuduk, ambil Hanafi. Ambil Imam Malik kan. Ambil Imam Malik atau Imam Hanafi sama lah. Jadi kita bersentuh tanpa syahwat tak batal. Jangan ambil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jadi batal. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, saya pegang tu kan. Pegang tu jamaah ikut saya. Pentingnya apa? Sebab tu penting mutawif. Ada orang tak nak ikut mutawif, dia pegang kan, dia pegang buku. Bila pegang buku problem, dia duk baca Allahumma rabbana zalamna anfusana, dia kata mana Kaabah? Lah Kaabah di belakang. Dia berkonak kot lain. Sebab tu penting mutawif. Pegang, okay, jamaah ikut saya, tak payah baca doa. Sebab tu orang pergi haji, buat yang pertama tu, buat apa yang kita faham. Pegang tu kan, kalau boleh isteri kita pegang kapit tu. Pertama apa? Tak payah baca doa, subhanallah sudah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kedua, sampai dekat rukun Yamani, sampai Hajarul Aswad, kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Ghaffar ya Aziz ya Jal Jalali wal Ikram. Kan? Sampai tu bismillah, Allahu Akbar. Dekat Hajarul Aswad, cuma jangan pula. Dah buat ibadah haji ni macam main-main lah, sampai pitau tu.
Macam main dah. Kadang-kadang orang Arab tu peluk oh. Kita dah tengok loh, dia peluk ke. Kita pun tension tu. Bini tak bawa. Tak apa, api tahu 40 hari bini tak bawa. Tengok negro pun putih. Saya tahulah dia bawa jemaah kan. Cerita agak. Jadi senang. Pegang tu subhanallah semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kedua alhamdulillah. Kemudian la ilaha illallah, Allah akbar, la haula la. Allahumma shalli ala Muhammad, astaghfirullahalazim. Penutup. Senang, tak payah. Kan kalau tuan-tuan pergi sana macam-macam ada, nanti tuan-tuan tengok. Di antaranya bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Entah tak? Tu geng Turki. Dia tak boleh sebut akbar sebab bila jatuhnya kerajaan Ottomania, Mustafa Kamal menukarkan semua bahasa Arab dalam bahasa Turki. Depa nak sebut Allah akbar, dia sebut Allahu akbar. Nanti bila depa nak istilahkan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Tu Turki lah. Depa ni ramai sekali pi tuan-tuan haji, ya Allah. Depa penduduk 246 juta. Bayang kalau kata 10%, 1% sudah berapa juta tuan-tuan. Jadi ramai penduduk depa. Jadi kita tawaf ni, pernah berlaku saya tawaf ni. Pertama subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dan ikut saya la ilaha illallah, la ilaha. Konsentrate. Sebab apa? Kita tawaf dalam wudu macam kita sembahyang, jangan bercakap. Kalau boleh jamaah haji pi jangan duk cakap. Jangan tengok orang lain. Kita jangan bercakap sebab kita sembahyang bercakap. Ada bercakap Allahu akbar, bismillah, pokok ada pokok. Ada sembahyang bercakap. Ini tengah tawaf bercakap dalam wudu tuan-tuan. Konsentrate betul-betul. Dia macam ibadat. Ibadat lah, tawaf dapat pahala. Kan? Jadi kita konsentrate. Subhanallah, yang kedua subhanallah, subhanallah. Kedua alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La. Kecuali apa? Cakap dalam bahasa Arab. Sebab Arab ni tuan-tuan dia kalimah Quran. Jadi maksud tawaf tu rupanya puak Turki ni rempuh kami. Puak Turki ni kalau tuan-tuan nak tahu nanti kalau dia talbiyah dia akan sebut apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik cala syarik cala calabai. Innal hamda wal ni'mata la cawal mul la syarik calo. Calo balik habis tuan. Itu puak Turki tu dia Allahu akbar. Tak boleh sebut akbar. Jadi puak Turki ni rempuh kami. Depa ramai. Saya duduk la ilaha illallah, la ilaha. Saya kata apa? Tengok ramai rempuh. Saya kata tariq. Tuan-tuan kena tahu bahasa Arab sama. Tariq ni maksud dalam bahasa Arab ialah bagi jalan. Sebab isu kalau kita jalan ya, depa tak bagi jalan. Kita kata tariq, tariq, tariq. Tariq tu bagi jalan. Jemaah ingat zikir pakat duk tariq, 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 tariq. Habis tawaf saya kata pasal apa ikut saya? Ustaz suruh ikut. Saya kata tariq tu bagi jalan lah. Kami ingat zikir. Saya kan ikut tariq, 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 tariq. Nampak tuan-tuan nak lena merapu. Sebab tu penting kalau pergi jemaah haji ni hafal sikit kalimah-kalimah Arab tu. Pertama tariq. Satu lagi dia kata haram. Siapa jemaah haji pergi duduk-duduk kan. Kita duduk sebelah isteri kita. Arab nanti dia akan tegur. Dia kata haram, haram. Haram maksud dia sembahyang sebelah isteri. Maksud dia apa? Putih saf. Sebab tu jemaah haji pergi nanti jangan sembahyang sebelah isteri kita. Kita di rumah sembahyang belah bini kita. Takkan sembahyang bini sebelah. Tak. Tapi kenapa pergi Mekah sembahyang sebelah? Jangan. Si isteri suruh pergi tempat yang perempuan. Saya pernah tuan-tuan, isteri saya duduk sebelah. Saya tak tengok Arab marah, dia kata haram. Pipi sembahyang tu dekat ni. Bini saya kata ini hilang ni. Hilang apa handset ada? Hantar WhatsApp. Dia kata hilang ya bang? Tak hilang kan? Lepas tu dia tak mau juga. Botak pi. Kita buat muka macam jebon tu. Dia makin lah. Dia pun makin dengan marahan. Kita pun sembahyang Allah. Sebab rokok yang tidak sujud gelap. Daripada apa gelap? Tengok saya marah bini saya dengan sembahyang sebelah saya. Tengok tuan Arab perempuan mai. Dia sembahyang depan saya duduk dalam kain dia. Nak angkat tak boleh, saya tengok aja. Lagi dia angkat tak dua bulan besar. Kira botol mineral tak kat pungkok dia tak jatuh ke. Saya kata tu dia aku marah kat bini aku last kali aku sembahyang bawah setong tuan Arab tu. Jangan tuan di Mekah tuan. Satu dia sebut haram. Satu lagi dia sebut haram apa? Haram ialah Masjid Haram. Sebab tu orang nak pergi Mekah ni kena tahu. Masjid Haram dia tak sebut Masjid Haram lah. Dia tak sebut masjid, dia sebut haram saja. Satu lagi Masjid Nabawi dia sebut haram juga. Masjid Nabawi, Masjid Haram dia akan sebut Haramain. Haramain tu dua masjid haram. Sebab tu Arab dia akan panggil. Kalau kita daripada Jeddah, ta'al. Ya akhi ta'al. Haram. Haram maksudnya pergi Masjid Haram lah. Kalau Masjid Haram ke Jeddah dia panggil ta'al. Haram Jeddah.
Orang Melayu haram jadah tu. Maksudnya haram Jeddah. Jeddah tu lah nenek perempuan. Sebab di Jeddah ada kubur Siti Hawa. Kalau siapa pergi tahu kubur dia panjang 100 kaki, 100 meter. Kubur Siti Hawa. Siti Hawa turun di Jeddah. Nabi Adam turun di Sri Lanka. Sebab tu ada bukit tapak kaki Nabi Adam di Sri Lanka. Kemudian dia bertemu di mana? Di Jabal Rahmah. Tu yang kata Jabal Rahmah tu. Jabal Rahmah adalah tempat wukuf mustajab doa. Nanti saya akan cerita tuan-tuan. Sebab tu orang pergi Mekah pada hari yang ke-9 tu, kita akan bertolak pada hari ke-8 sampai hari ke-9 tu doa mustajab. Doa ketika mana? Ketika beralih waktu zuhur. Masa tu doa lah apa pun mustajab, tuan-tuan. Jadi ketika tuan-tuan tawaf tu kan, pertama haram, satu lagi ialah harami. Harami tahu apa dia? Harami adalah penyeluk saku perempuan yang pakai purdah. Mereka akan main tau. Jemaah haji jaga. Bila kita ni, beg kita jangan tak tepi. Beg tu yang beg galas kecil tu. Jangan tak tepi, jangan tak belakang. Nanti pokok harami ni akan main. Dia akan berlaga seorang kita terpelanting. Lagi seorang lagi akan kesiak. Seorang tarik zip. Dalam masa berapa second dia boleh curi beribu. Jaga harami ni. Yang pakai purdah tu. Harami. Arab akan sebut. Harami. Penyeluk saku perempuan. Kalau boleh letak di depan. Jangan zip biar terbuka sikit. Terbuka siap Dia berlaga trap. Cukup cepat dia curi. Memang pakar mereka. Dekat mana? Dekat belakang sofa tower. Kita tengok tu ada tempat orang merpati kan. Mereka duduk tunggu tu. Ramai tu jaga. 5-6 orang. Dia berlaga kita. Seorang tarik zip, seorang curi. Berapa second lah. Jemaah saya dia bawa umrah berapa orang kena. Dalam duk peringat tu. Jaga tu. Beg tak depan ni. Kalau boleh tangan tu. Kalau boleh orang perempuan bubuh dalam ni. Dalam gen telekung. Buh dalam tu, insya-Allah tuan-tuan. Satu lagi orang lelaki jaga. Ni kita duk pakai baju apa? Baju perak kan. Baju perak, orang panggil baju perak kan. Depan ni ada zip kan. Memang dia tahu dah. Puak-puak ni dia akan turis tepi ni. Cap atas. Dia ambil. Cukup terror. Siapa jaga tuan-tuan? Kita memang kata orang Malaysia apa tani kan. Satu lagi kalau boleh tuan-tuan ingat tak tu? Tali pinggang. Tali pinggang tu lagilah senang dia curi. Tuan-tuan. Sebab tu jaga duit kita ni jangan nak bawa banyak sangat. Kalau nak pergi umrah tu kita ada bawa kan. Kalau nak bawa pun untuk nak makan boleh. Kan jaga duit juga jaga. Satu lagi tuan-tuan, duit kita jatuh. Sekarang ni 100, depa 120 kita. Sebab tu umrah lalu mahal sikit. Sebab tu tuan-tuan, pertama haram, yang kedua harami. Lagi apa? Dia kata apa? Tarik tu beri jalan, jangan lupa. Satu lagi dia kata apa? Itlaq fuq. Orang kata itlaq fuq. Itlaq fuq tu dia kata suruh naik atas. Tu satu lagi dia kata apa? Barra. Tak ada barra apa? Kita sembahyang usalli. Barra tu maksudnya beredar. Ada orang perempuan ni sembahyang tengah jalan usalli, dia kata barra. Arab katakan barra. Barra tu beredar. Kita baru angkat takbir. Barra Barra tu beredar, bukan barwa. Itu dia kata itlaq barra. Itlaq barra tu dia kata boleh belah. Tu dia marah. Dia kata barra tak mau beredar juga. Itlaq barra tu boleh belah. Tu jaga, tu dia marah. Sebab tu Arab kan. Arab satu lagi dia tak boleh sebut fa. Kalau nak sebut fa tu sah. Fa akan jadi ba. Kalau polis jangan pergi jumpa dia. Polis dia tak faham. Kalau polis jadi bulis. Dia jadi bulis. Dia akan jadi fa. Fa jadi ba. Kalau Penang jadi Binang. Penang jadi Binang. Kalau Pahang jadi Bahang. Kalau Perak tuan-tuan sebut sendirilah. Tu penting ya tuan-tuan. Pipi bulis. Ada seorang pak saudara saya cerita tuan, dia sesat. Saya suruh hafal 3 ayat. Kalau tuan-tuan sesat, tuan-tuan hafal 3 ayat Quran. Dia pakai kain ihram, duit tak bawa kan. Nak balik hotel tak tahu. Masuk. Jadi dia tak tahu. Allah, saya kata kalau tersesat pergi cari polis. Polis jangan panggil polis, bulis. Dia pergi kat polis tu. Bulis. Ana tu saya lah. Sesat matang apa tahu Arab kata. Dia pun ana sesatun. Dia ingat sesatun tambah tun boleh faham kan. Arab tu ma'araf aku tak faham. Ya nak kata apa sesat ni. Ya Allah, dia pun dia teringat Ustaz Abdullah kali kata hafal 3 ayat. Dia pun bulis ana fi dhalalin mubin. Dia kata aku sesat yang nyata. Polis tu masya-Allah.
Lepas tu dia tak berhenti, dia kata ihdinas siratal mustaqim. Dia kata tunjukkan aku jalan yang lurus. Maksud dia sesat lah tu. Lepas tu dia nak balik, duit tak ada. Dia tunjuk poket polis tu. Sadaqallahul azim. Kan sadaqallahul azim habis Quran. Maksud dia habis. Tengok boleh selesai masalah tuan-tuan. Itulah sebab itulah tuan-tuan, kalau pergi Mekah ni kena tahu sikit kalimah Arab ni.